Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fafahamnaha Sulaiman kullam atayna hukma wa ilma sakharna ma'a dawlil jibali sabbihna qulna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Ibrahim ya Muhammadin sallallahu alaihi ajma'in. Allahumma zidna fahma wa hikmata wal 'aqla wa hazbi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin, arzuqna famman nabiyyin wal 'ulama'il 'amilin, hazzal mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjang umur kita di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana diri panjang umur itu di dalam ibadah dan ketaatan itu tanda orang yang saadah, tanda orang yang bertuah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila seorang lelaki bertemu Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, kan kabar ke aku ya Rasulullah sesuatu, akhbirni min syai', kabar sesuatu ke aku Rasulullah. Rasulullah kata, iaitu kamu kul bidu'a illah azza wa jalla, kamu doa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya panjang umurmu, tapi sentiasa di dalam ketaatan, di dalam iaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Adapun mata itu, maka bahawasanya dijadikan akan dia mata bagimu supaya dapat engkau petunjuk dengan dia, dengan mata di dalam segala tempat yang engkau yang kelam, sama ada di laut ataupun di darat, dan dapat engkau minta tolong dengan dia atas menyampaikan segala hajatmu, dan dapat engkau melihat dengan dia segala, iaitu dengan dia kepada segala yang indah-indah dan segala yang ajib-ajib di dalam bumi dan di dalam langit. Dan engkau apabila dengan dia akan dalil yang menunjukkan bagi wujudnya zat Allah dan segala sifatnya ya Allah, maka hendaklah engkau pelihara matamu itu daripada perkara. Qal musannif rahimahullahu taala. Adapun mata itu, ini yang mana Syekh Abdul Samad Al-Limbani yang mana nakal, dia pindah, yang mana daripada ahli kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah, yang mana salah satunya anggota yang 7 ini ialah mata. Mata ialah salah satu anggota mata yang 7 yang di sana dibahaskan oleh para ulama, min akathir ma'siyatillah, min akathir ibadatillah. Mata ini banyak dia berbuat maksiat pada Allah, kadang-kadangnya mata ini banyak juga dia berbuat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata yang disebut oleh musannif mata yang mendapat pahala si Allah, pandangan mata kita ini, iaitu tujuan apa hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan mata ini, supaya dapat engkau petunjuk dengan dia segala tempat yang dikelam, supaya engkau dapat melihat, iaitu dengan mata ini di tempat yang gelap-gelap, sama ada di lautan ataupun di daratan. Allah Subhanahu wa taala bagi mata. Itulah mata ini suatu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada seseorang supaya dia menggunakan dengan mata ini, itu akan segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Dan hikmah dia lagi, dan dapat engkau minta tolong dengan dia atas menyampaikan segala hajatmu. Jadi dengan mata inilah kita mudah nak pergi situ, nak pergi sini, nak buat kerja itu, kerja ini. Dengan mata itu, kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri mata kepada seseorang. Jadi dapat dia pergi sini, bagi sini, dengan hajat dia tu. Dan dapat engkau melihat dengan dia segala, kepada segala yang indah-indah dan segala yang ajib-ajib di dalam bumi dan dalam langit. Jadi dengan mata ini jugalah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita sebagai amanah, sebagai dhaman, pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, supaya engkau melihat yang indah-indah, yang comel-comel di atas muka bumi ni, yang pelik-pelik di atas muka bumi ni. Tujuan apa? Supaya kamu kembali kepada Allah, sama ada di dalam bumi maupun di dalam langit. Dengan mata inilah kita dapat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang panggil dengan mata ini, seorang itu boleh melihat kebesaran Allah, kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang panggil perekat yang awam, perekat orang awam kita ni, iaitu tengok sesuatu balik pada Allah. Itu alhamdulillah lah. Maknanya kalau kita dapat buat begitu, belajar ataupun kita dah ada buat begitu, alhamdulillah. Kalau tak dapat lagi, belajar buat begitu. Tengok sesuatu, balik pada Allah. Tengok orang bijak, balik pada Allah. Tengok tumbuhan yang pelik ajaib-ajaib, balik pada Allah. Tengok sesuatu yang luar biasa, balik pada Allah. Sebab itulah Rasulullah SAW selalu ajar, iaitu bila kamu tengok sesuatu, pujilah kepada Allah, alhamdulillah. Bila kamu tengok benda yang ajaib-ajaib, yang pelik-pelik, yang luar biasa, tengok gunung ganang ke, pelangi yang apa ke, tak kira di mana saja kita berada, lautan indahnya dan sebagainya, kul, katakanlah olehmu, Masya Allah. Tu Masya Allah, maknanya luar biasa. Sebab apa sebut Masya Allah? Sebab apa tak sebut lafaz-lafaz lain? Kerana ma di situ adalah ma lil ta'ajjubin. Ma dengan makna lil ta'ajjub, maha besar, supaya kebesaran Allah itu terserat di dalam jiwa kita. Bukan masuk tengok cucu pecah pasu, Masya Allah. Awang ni bisa kata contoh. Jadi seolah-olah kata ulama, seolah buat lagi begitu bagus, nakal lagi, pecah lagi, seolah begitu. Jadi maknanya Masya Allah ni perkara luar biasa, perkara yang mengundang kepada maksiat, astagfirullah. Jadi Rasulullah SAW, bila orang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, para sahabat tanya berkaitan dengan ta'ajub, iaitu mengatakan Masya Allah. Tu bila kita belajar buat begitu, insya-Allah suatu hari nanti mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan hadiah kepada kita pandangan mata hati pula. Pandangan mata hati ni payah, syuhud billah, pandangan syuhud billah ataupun musyahadah billah. Pandangan mata hati ni, pandangan mata hati para wali-wali Allah, kekasih Allah, dia tengok sesuatu terus balik pada Allah. Dia tengok keindahan alam terus balik pada Allah. Dia tidak seminit pun mereka tu bertangguh. Kita pekat-pekat orang awam ni, dia tengok sesuatu, oh dia comel, lepas tu oh subhanallah, Masya Allah. Itu tak apa dah. Pekat begitu, pekat kekasih-kekasih Allah ataupun orang-orang yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni bila tengok sesuatu syuhud billah. Sebab perjalanan kita nak sampai kepada Allah ni banyak-banyak cara lah. Salah satunya kenal Allah dengan Allah, itu mungkin payah. Tapi salah satunya kenal makhluk dengan Allah. Tengok dan kenal makhluk dengan Allah. Sebab itulah dia ajar kepada kita puji-puji tu. Puji Qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji Qadim bagi Qadim. Puji hadis bagi Qadim, puji hadis bagi hadis, puji sesama kita, hakikatnya kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dengan pujian itu kita dapat kembali pada Allah. Jadi perkara yang ajaib-ajaib di dalam bumi ini, dengan pandangan mata kita lah kita dapat
iaitu kembali pada Allah dengan luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di atas muka bumi ini. Sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis Nabi SAW, aku menjadikan di atas makhluk di atas muka bumi ini iaitu bukan sia-sia, tetapi ialah untuk menjadi limanfa'ilin nas, supaya menjadi manfaat kepada seluruh manusia. Maknanya manusia yang pengajaran dengan mata, dia dapat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan engkau ambil dengan dia akan dalil yang menunjuk bagi wujud zat Allah. Jadi dengan matalah kita tahu dengan wujudnya Allah. Orang tanya mana wujud Allah, kita kata alam ini. Dengan adanya alam ini ada wujudnya Allah. Itu bahasa secara zahir kita jawab. Dengan adanya alam ini wujudnya Allah. Mana ada sesuatu yang ada tanpa didahulu dengan yang ada, maka tidak lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maknanya dengan mata itulah kita dapat bukti bahawasanya ada yang mentadbirkan alam ini, tidak lain tidak bukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dah siapa yang menjadikan Allah? Biasalah kalau kita bila kita bercakap berkaitan dengan penciptaan alam ini, syaitan syaitan minal ins ataupun ila ahadikum man khalaqallah. Syaitan bila kita tengok lautan, kita tengok bumi, kita kata Allah yang menciptakan bumi, Allah menciptakan langit. Syaitan dia pasti akan bisik ke telinga kita, dia akan kata man khalaqallah, siapa yang menjadikan Allah. Tu kena jagalah. Bila begitu kita boleh nak faham. Bila tu kita nak faham boleh Allah ni tidak ada permulaan begini. Masa kalulah mari bisik ke telinga kita yang selalu kita dengar yang disebut oleh Rasulullah SAW, Qul amantu billah wa bir rasul. Katakanlah begitulah. Kalau kita tengok sedap-sedap, tengok pandangan panggil pandangan alam ini cantik sungguh, indah sungguh, kita pun kata Masya Allah. Lalu kita kata inilah ada yang mentadbirkan sesuatu, iaitu tidak lain tidak bukan melainkan Allah. Maka pasti kadang-kadang syaitan dia akan hadir pada seseorang, seperti mana disenakkan dalam kitab Darus Samin, bahawasanya dia akan mari pada seorang, dia akan berkata, dia bisik ke telinga kita, ke nurani kita, siapa yang menjadikan Allah? Siapa yang menjadi Allah? Maka jangan kita layang. Katalah ketika itu amantu billah wa bir rasul, walaupun kita tahu sifat 20, sifat ni kita boleh bahas begini, maka tak usah layanglah. Itu kalau ada mari bisikan telinga itu kerana syaitan nak memusnahkan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mata inilah kita dapat melihat akan perkara yang manfaat dan segala sifatnya ya Allah. Kita dapat lihat sifat jamal Allah, sifat rahmat Allah. Bagaimana dengan mata ini kita lihat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, beri pada orang kafir nikmat, orang kafir munafik, macam lagi golongan-golongan LGBT dan sebagainya buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri juga dengan nikmat untuk rezeki, makan, minum, kehidupan dia, Allah beri macam. Itulah sifat rahmat Allah. Dengan mata tu, dengan sifat rahmat Allah, kita dapat kembali pada Allah. Dengan sifat jamal Allah, sifat jamal Allah, sifat kamalat Allah. Hakikatnya sifat Ar-Rahman itulah sifat jamal Allah, sifat kesempurnaan Allah, sifat kamalat Allah, sifat kesempurnaan Allah. Dia sifat jamal, sifat kamalat itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntung orang yang mengambil sifat Allah, yakni sifat, contohnya sifat pemurah Allah, kita kembali pada Allah, maka itulah kesempurnaan kita letak kepada sifat jamal Allah, sifat cantik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapat pahala. Di situlah dapat pahala dengan pandangan mata tu. Itu manfaat mata. Maka hendaklah engkau pelihara matamu itu daripada 4 perkara. Engkau pelihara daripada melihat akan segala yang diharamkan, seperti melihat perempuan yang halal. Kedua, engkau melihat daripada melihat muda belia yang baik rupanya dengan syahwat.
ketika engkau memelihara daripada mata kepada orang yang muslim dengan menghina akan dia. Keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia segala aib-aib. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi Syekh Abdul Samad Al-Libani yang nakal daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia kata, iaitu hendaklah engkau pelihara matamu itu daripada empat perkara. Yang mana? Pertama, engkau pelihara daripada melihat akan segala yang diharamkan, seperti perempuan yang halak. Perempuan yang halak ni maknanya perempuan yang bukan mahrammu. Kamu duk perhati dengan syahwat. Kerana kalau perhati dengan kerana urusan ataupun jual beli dan sebagainya, itu tak jadi masalah. Ni pandangan dengan pandangan syahwat, tak boleh. Itu. Kedua, engkau pelihara segala mata kamu itu daripada melihat muda belia yang baik rupanya. Tengok orang lelaki ataupun lelaki sama lelaki ni, tengok muda belia, tengok jambu-jambu dengan syahwat. Sebab ini Imam Ghazali sebut gini sebab golongan LGBT bukan di zaman Nabi Lut saja, zaman kita pula ni pun ada. Dia tengok lelaki sama lelaki, dia rasa syahwat. Kononnya di atas hak asasi manusia, tak apa. Padahal dia lihat pandangan tu dengan syahwat, muda belia. Nampak orang lelaki tu lembut-lembut sikit, rupa macam lembut-lembut, rupa jambu lah. Jambu saya tak tahu, aku sebut jambu lagu mana wallahu alam. Rupa macam jambu sikit, maka dia ada syahwat. Maka pandangan mata itu haram, tak boleh. Dah kira lah, itu lelaki sama lelaki. Kalau perempuan sama perempuan, dia pandangan sesama syahwat dia, muka tak boleh, haram pandangan mata itu. Itu hatta pandangan kepada iaitu kepada kanak-kanak perempuan dengan syahwat pun tak boleh. Tu begitu juga pandangan kanak-kanak lelaki dengan syahwat. Ini yang disebut oleh para ulama, sebab ada golongan orang yang panggil nafsu luar tabi'i, na'udzubillah min zalik. Ni bahaya. Dia haram perbuatan itu, pandangan tu. Ketiga, engkau peliharakan akan segala, peliharakan daripada melihat kepada orang yang muslim dengan menghina akan dia. Tak boleh. Yang ketiga ialah kita melihat saudara kita ke yang muslim, kita pandang hina. Dipandang hina tak boleh. Dengan pandangan mata kita tu kita pandang dia hina, tak boleh. Dia farsa. Sedangkan mata itu disuruh untuk ibadah, tetapi kita pandang saudara kita ni dengan pandangan hina, tak boleh. Batulah bila ditanya kepada Al-Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, ma tawadha wahai ya Hasan. Ini Hasan Basri rahimahullahu taala, anak murid kepada Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi sallam yang diutus oleh Sayyidina Umar ke Basrah, sehingga lahirlah seorang ulama yang hebat namanya Hasan Basri rahimahullahu taala. Bila ditanya, wahai Hasan Basri, apa pandangan kamu berkaitan dengan tawaduk? Apa itu tawaduk? Imam Hasan Basri rahimahullahu taala menyatakan, tawaduk ialah kamu keluar daripada rumah kamu memandang manusia lebih mulia daripada kamu memandang manusia lebih baik daripada kamu, dan kamu sesekali tidak memandang hina kepada saudara-saudara kamu. Itulah tawaduk yang berada di dalam diri kamu. Itu pandangan Al-Imam Hasan Basri rahimahullahu taala. Jadi tak boleh pandangan hina kepada saudara kita, maka tak boleh sama sekali, sebab pandangan mata itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, engkau peliharakan melihat dengan dia segala aib, yakni aib manusia. Jadi iaitu yang keempat ni, iaitu mata kita perlu pelihara daripada melihat keaiban saudara kita, aib saudara kita. Tu tak boleh. Apatah lagi lihat suatu keaiban menceritakan kepada orang. Itulah salah satu yaumala la yanzuruhumullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala
tidak pandangkan rahmat pada hari kiamat kelak, yakni Allah Ta'ala pandang murka kepada beberapa golongan. Di antara golongan orang yang mandi jenazah, tapi menceritakan keaiban-keaiban jenazah itu sendiri. Dia mandinya banyak, dia kata Allah, bahawa saya mandi jenazah dia, Allah, Masya Allah. Dia pandai. Dia sebut Allah, bukan saya nak cerita, tapi Allah nak memanggil, nak kabar gitulah. Pandai. Dia kata saya mandi jenazah dia tu, Allah, Masya Allah, air najis dia, ya Allah. Tu na'udzubillah. Ini salah satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang dengan pandang rahmat. Maka berhati-hatilah nak mandi jenazah sesiapa saja, cari orang juru, orang molek sungguh, orang boleh jaga. Tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang dengan rahmat di hari kiamat kelak. Yang antara lagi orang yang suka melihat sesuatu keaiban manusia dan dia menceritakan keaiban kepada orang lain pula. Itu Allah Ta'ala tidak pandang rahmat. Tu. Antara lagi golongan yang tidak dipandang rahmat oleh Allah, seorang isteri menceritakan keaiban suaminya di hadapan orang lain, duk sebong kata kali keaiban suami dia begini. Pada hakikatnya dia yang jahat. Na'udzubillah min zalik. Ataupun seorang suami menceritakan keaiban isterinya gini. Itu yauma la yanzurhumullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak pandang rahmat. Itu salah satunya, banyak lagi lah pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak adil, yang zalim, lagi iaitu orang yang menzalimi orang, banyak lagi. Jadi nakal Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, itu salah satunya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, adapun telinga itu, dia cerita pula telinga, maka iaitu dijadikan dia telinga itu bagimu supaya mendengar kalamullah, iaitu Al-Quran, dan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendengar hikmah auliyaillah, iaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah dan takut kepadanya, dan menyampaikan kepada mengenali negeri akhirat. Maka hendaklah engkau pelihara telingamu itu pada 5 perkara pula. Jadi di antara lagi mata ini salah satu anggota 7, dan telinga pula. Adapun telinga itu, maka iaitu dijadikan bagimu supaya mendengar kalamullah, iaitu Al-Quran. Banyak dengar Al-Quran. Kita tak mau mengaji, pasang Al-Quran, dengar Al-Quran, dapat pahala. Mengaji lebih sikit, tak mau baca, banyak dengar Al-Quran, ni dapat pahala. Dan mendengar hadis-hadis Nabi SAW, banyak mendengar hadis-hadis Nabi SAW, kerana hadis-hadis Nabi SAW dapat memelihara, salah satu dapat memelihara seseorang itu. Dan mendengar hikmah auliyaillah, banyak kita ambil kata-kata hikmah para ulama, para auliyaillah. Banyak kita dengar kata-kata para ulama ni. Kerana sebab apa? Kerana menyampai kepada ma'rifatullah. Kerana kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak mendengar hadis, kita banyak mendengar kata-kata hikmah di kalangan para alim ulama. Dia menyampai kepada ma'rifatullah. Salah satu jalan nak mengenal Allah, dapat kenal Allah Subhanahu wa taala, dan takut kepadanya Allah. Jadi kita banyak mendengar Al-Quran begini, macam-macam lagi, kita dapat hadir hati kita mentakut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu manfaat telinga. Dan menyampaikan kepada negeri akhirat, dengan telingalah kita dapat mendengar benda yang baik-baik Al-Quran, kata-kata hukama, hadis-hadis Nabi SAW. Maka menyebabkan kita dapat kenal negeri akhirat. Bagaimana negeri akhirat adalah negeri yang baqa, negeri yang kekal, negeri akan diberikan sebagai akan dibuat sebagai pembalasan pada tiap-tiap manusia. Jadi menyebabkan kita ni semakin dekat dengan Allah, disebabkan dengan telinga kita ni kita mendengar yang baik-baik. Maka qala musannif rahimahullahu taala, maka hendaklah engkau pelihara akan telingamu itu daripada 5 perkara. Yang itu telinga pula mesti dia diatur sini, comel, maksudnya
Comel Syekh Abdul Somad Palembang ni dia atur sesa dalam kitab ni. Sesa gini. Tu. Mana? Pertama, engkau pelihara daripada mendengar kepada segala yang bid'ah, yang dicela, yang tiada muafakat dengan syariah. Iaitu kita jauh telinga kita ni mendengar suatu yang bid'ah, yang dicela, iaitu yang muafakat dengan syariat, yang tidak muafakat dengan syariat ni. Bukan maksud perkara bid'ah hasanah tu, maksudnya perkara yang direka-reka, yang berlanggar dengan syariat Allah. Maka jangan dengarlah perkara yang sia-sia, perbahasan atau perbahasan forok-forok yang sia-sia. Orang duk khabar dah tahlil boleh, nak buat tak mau buat, nak buat ke buat, tak mau buat, sudah dipersilakan, tak ada masalah. Ada lagi golongan yang memperbahaskan berkaitan tahlil bid'ah ginilah, macam-macam lagi. Tu maka jangan kita dengarlah, buang-buang masa kita saja. Begitu juga tu baik lagi, marilah bila masuk saja bulan Ramadan, bila ada di kalangan asatizah menyebut awaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruhu yataqu minan nar. Awal bulan Ramadan rahmat, pertengahan keampunan Allah, akhir merupakan itu minan nar, kebebasan api neraka. Marilah golongan-golongan yang suka bid'ah ni dikata itu hadis dhaif, itu tak perlu pakai, tidak ada begini-begini, maka soalayahlah. Tu maknanya golongan yang membid'ah ataupun golongan yang suka membid'ahkan kepada orang, ataupun sesuatu yang dibuat yang melanggar syariat Allah, tidak muafakat. Sebab itulah ia kata yang tiada muafakat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ini daripada 5 perkara lagi manfaat telinga ni, engkau pelihara daripada mendengar akan orang yang mengumpat orang. Itu pelihara telinga daripada mendengar orang yang mengumpat orang begini-begini. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Fala taq'udu maka kalau boleh kamu jangan duduk bersama dengan mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sehingga dia bercakap, dia berpindah bercakap perkataan lain. Baru kamu hadis mula. Supaya kamu innakum idzam mislukum, supaya kamu tidak sama seperti mereka. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau sangka dosa itu tertentu kepada bagi orang yang mengata dengan dia, tetapi dapat pula dosa orang yang mendengar akan dia. Yang mana Nabi SAW menyatakan, iaitu daripada hadis Rasulullah, yang mana Syekh Abdul Somad Palembang kata, jangan kita dengar orang mengumpat, jangan kita duk sangka dosa itu hanya kepada orang yang mengumpat saja, tetapi dapat pula dosa kepada orang yang mendengar dia. Orang yang mendengar mengumpat tu pun tak boleh, melainkan kalau kita dengar dapat pahala balik. Kita mendengar mengumpat, orang mengumpat, kita mensahihkan lagi. Kita kata betul ke tak ni? Tu saya rasa tak begitu, tahu saya lah. Awak tu kata begini-begini pada dia, saya rasa tak begitu. Bukan saya nak bela dia apa ke, tapi saya rasa tak begitu. Itu tak apa. Untuk menaslahkan keadaan suasana mengumpat itu tidak jadi salah. Seperti orang yang mengatakan dia kerana hadis Nabi SAW, innal mustami'al syariq innal mustami'al syariqul qaili wa huwa ahadun muktabain. Yang mana hadis Nabi sallallahu ini hadis riwayatkan Imam Baihaqi rahimahullahu taala, bahwasanya orang yang mendengar itu menyerutui, bersyarikat bagi orang yang berkata, dan itu satu daripada 2 orang yang mengumpat ketika itu. Jadi sesungguhnya orang yang mendengar itu dia sekutu, dia bersyarikat. Seolah-olah walaupun dia duduk diam, tapi dengar, dia bersyarikat, seolah dia bersekutulah dengan orang yang mengumpat ni. Maka itu satu daripada 2 orang yang mengumpat. Jadi itu salah satu daripada 2 orang mengumpat juga. Tu dia dengar, maka dia dapat sahih juga. Ketiga, engkau pelihara daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang keji-keji. Dengar, kalau boleh kita dengar perkataan yang keji-keji, tak kiralah perkataan yang sia-sia. Kalau perkataan sia-sia pun yang disebut oleh Imam Ghazali pun tak boleh dah, apatah lagi perkataan keji-keji, perkataan maki hamu apa ke benda. Kita dengar tu, kalau boleh
kita jauhi daripada mendengar. Kalau kita terdengar, maka istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar orang maki hamun teruk-teruk misal kata, tu kita pun istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perkataan keji itu lebih tajam daripada kata-kata hikmah. Kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, kata-kata keji itu lebih tajam daripada kata-kata hikmah di kalangan para alim ulama. Itu Abu Yazid kata, Abu Yazid Al-Bustami. Sebab apa? Dia kata, kita hak nak jadi baik, misal kata kita hak baik dah, ataupun hak yang nak berubah jadi baik, tak mudah begini, tiba-tiba kita dengar perkataan yang keji, dia lebih tajam, maksud dia masuk dalam jiwa kita, dia payah nak keluar. Kita istighfar, menyebabkan kita rasa perkataan dia tu kita jadi ingat. Walaupun 2-3 hari dah, tapi bila kita berjumpa dia, dia ni sebut maki hamun gini ni. Jadi lebih tajam perkataan dia. Kerana dia perkataan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Abu Yazid Al-Bustami, berhati-hatilah kamu, jauhilah kamu daripada mendengar perkataan-perkataan yang keji itu. Kelima dan keempat iaitu keempat mendengar perkataan dengan dia perkataan yang batil, iaitu perkataan yang keji. Yang ketiga, pelihara daripada mendengar daripada perkataan yang keji. Keempat, pelihara daripada mendengar perkataan yang batil, yang salah, perkataan yang sesat, yang tak betul. Jangan dengar. Lagi sia-sia, apatah lagi perkataan sia-sia. Kelima, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada orang yang mengatakan akan kejahatan manusia. Lebih kuranglah hal tadi tu. Yakni kita mendengar orang yang kata kejahatan manusia, begini. Dah kalau dia jahat sungguh, itu ada seorang tanya berkaitan dengan Hafiz Al-Iraqi, berkaitan dengan macam mana. Maka kalau dia jahat sungguh, kita cerita tentang kejahatan dia untuk menselamatkan orang lain, maka itu tak jadi masalah. Dia dikatakan sebagai mengumpat salah satu 7 tempat mengumpat yang boleh. Salah satunya mengumpat kepada orang jahat sebab kita nak cerita kejahatan dia supaya nak menselamatkan orang lain, nak suruh orang lain jadi berjaga-jaga dengan dia. Supaya kita kata mungkin dia ni kena jaga-jaga ni, dia ni jahat ni, sebelum ni dia begini. Kita cerita untuk selamat dia, maka itu tidak jatuh mengumpat. Ataupun kalau saja duk kata kejahatan dia, sengaja nak membuk dia, tu dah tak boleh. Tapi kita nak cerita kepada seseorang untuk mencerita kejahatan dia supaya saudara kita yang kita kasih ni berjaga-jaga dengan dia, maka itu tak apa. Itu masuk dalam kata mengumpat yang boleh ada di belakang. Di belakang nanti ada cerita oleh Imam Ghazali berkaitan dengan 7 tempat yang boleh mengumpat. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullah taala, adapun lidah itu maka iaitu dijadikan bagimu kerana membaca dengan dia akan zikrullah. Kita boleh tiup sini. Adapun lidah, jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, sentiasa memberi taufik, kekuatan dalam mengerjakan ibadah pada Allah, dan sentiasa panjang umur kita dalam ketaatan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali ini dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akina bit taqwa wa jimna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.